Cyclo. Apa bezanya cyclo dengan open chain? Open chain juga dikenali sebagai allylic. Kalau cyclo compound we call it as alicyclic. Alicyclic. Ini ali kan. Orang dulu guna bahasa English ni dulu sebenarnya dia ambil daripada Al-Khawarizmi punya knowledge. Jadi dia al itulah, jadi dia masih mengekalkan allylic, alicyclic. Ahli dalam keadaan cyclo, ahli dalam keadaan open chain. So allylic yang lurus, rantai lurus ni. Alicyclic iaitu cyclo compound. Okey. Faham tak? Itu je kena tahu. Faham. Dia. Ali dengan we call it as alicyclic. Okey, ataupun allylic yang open chain. Tak boleh buka kalau dia dalam keadaan cyclic, dia kena cyclic. Dia tak boleh buka. Ada setengah student tu dia suka hati dia buka. Kan? Kalau macam ni dia lukis macam mana tau? Kadang-kadang kita ada cyclo compound ni, tiba-tiba dia lukis macam ni. CH2, 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 CH2. Ada 5 karbon kan? Ni. Kan setiap ni ada 2 karbon ni. Lepas tu dia bukanya macam ni. Ini aku rasa macam nak bunuh je, tahu tak? Sebabnya dia tak boleh buka dia punya cyclo tu. Kalau dia cyclo dia kena dalam keadaan cyclo. Sebab ini dalam keadaan cyclo, kalau kamu tengok ni kan. Kalau dia cyclic nak lukis condense dengan expanded tu, ini structure condense dia. This is condensed structure. Okay. This is expanded structure dia. Okay. This is expanded structure. Okay. Nampak tak setiap satu karbon ada 2 H. Okay. This is expanded. Kenapa expanded ni boleh tunjuk bonding? Sebab terkecuali untuk cyclo compound. Ini adalah expanded. This is condensed. Condensed sepatutnya tak boleh tunjuk bonding. Tapi disebabkan dia cyclo boleh tunjuk bonding. Terkecuali lah. Ya? Okay. Ini adalah expanded structure. Okay. Kalau skeletal structure kita tulis macam ni. Kita lukis macam ni. Boleh tak kalau condensed tu saya letak CH2, 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 CH2. 1, 2, 3, 4, 5. Ni. Kamu lukis macam ni. Boleh tak? Tak boleh. Siapa lukis macam si ketuk tangan tu. Okay. Walaupun sebenarnya semuanya ada CH2, CH2. Boleh ha? This is wrong way to draw the condensed structure for cyclopentane. Ini nama dia cyclopentane lah. Okay ya. Ni cyclo lah. This is a cyclo compound. This is a cyclo compound. Cyclo compound tak boleh jadikan dia sebagai open chain ataupun allylic. Okay. Faham tak? Panjang lebar saya punya penjelasan. Okay. Faham. 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 Semua ada question lah. Alright, so sekarang ini dia nakkan structure C4H8. C4H8 ni boleh dia punya molecular formula dia sesuai untuk lukis either cyclo compound ataupun ada double bond. Yang ni. C4H8 formula dia adalah CnH2n. Semalam saya dah cerita. Tak apalah kan? Cerita banyak kali pun tak apa. Organik ni kena cerita banyak kali. Sebab dia macam cerita Avengers. Kena tengok banyak kali. Cerita apa lagi yang kena tengok banyak kali baru dia menghayati. Okay. So untuk molecular formula CnH2n ni, okay, sesuai kita lukiskan sama ada alkane ataupun single bond cyclo ataupun compound yang ada double bond. Ada double bond lah.
Ya. Baru sesuai ambil organic compound dengan formula CnH2n. Contohnya kita ada C4HA. Ya. Alright, mari kita lihat contoh jawapan. Ni lah dia ambil satu ni. Kamu pilih satu je. Okay. So ini dia ambil butin. Ni saja butin. Kamu tak belajar lagi nama. So kalau saya sebut kamu tak tahu tu jangan takut. Sebab memang belum masa lagi saya ajar nama dia ya. Okay. So this is how to draw the condensed structure for butin lah. Ya, butin. Ada banyak lagi struktur lain tapi dalam jawapan dia beri yang ini, so kita ambil yang ini je ya. Alright. So ada double bond. Carbon ada 1 2 3 4, hydrogen 3 5 6 7 Madam, 8. Ya. Apa? Kenapa? boleh ke kanan sikit tak madam? Boleh. Kanan Oh, dia dah melanggar saya punya benda lah ni. Tak apa dah. Nampak tak? Nampak? Nampak? Okey tak? Nampak madam, nampak. Nampak Okey madam. Nampak Okey. So, ini kita ada condense, ini expanded lah. So, dia punya skeleton 1, carbon 1, carbon 2 terus kan? Carbon 3. Okay. Carbon 3 ke carbon 4 ada double bond. Lukis je macam tu. Boleh tak? Okey ke tak okey? Okey tak? Okey. Ambillah jawapan ni. Ada banyak jawapan lain juga tau. Tapi Okey madam. Apa? Dia tak dengar. Okay, alright. Now we proceed to structure yang lain. Ini. Alright. Yang ini ada OH. OH adalah functional group untuk hydroxy. Hydroxy ataupun hydroxyl. Ya. Okey, ini adalah sejenis. Homologous series dia adalah alkohol. Ini memang kena hafal. Tahu? Sebab banyak soalan tentang functional group dan homologous series. Macam kita buat dalam soalan tutorial tu. Kamu kena circle A apa? Circle B apa? Kena hafal lah functional group dengan homologous series. Tahu? So dah tak lama dah. Kena hafal lah. Alright. So, kita tengok sekarang. So kita ada structure ni lah ya. This is condensed. This is expanded. Skeleton 1 2 3. 1 2 3. Dekat carbon 3 ada OH. Ya. Okay, now we proceed to ketone. Ni structure ketone ya. Structure ketone, ingat tak tadi saya kata ketone adalah ada carbonyl juga. Tetapi carbonyl tu tidak bonded kepada H. Carbonyl dia bonded kepada C. Okay, carbonyl dia bonded kepada C, bonded kepada C. Okay, tapi functional group dia sama seperti aldehyde. This is how to draw the ketone structure lah. Ada cara lain, ada cara lain lagi boleh lukis. Tapi kita ambil yang ni, tak ada, yang ni je. Okay, ni dah. Ya. Okay, so how to draw the skeleton? 1, 2, 3, 4. At carbon 3 ada carbonyl. This is how you draw the skeletal structure for ketone. Okay. Alright, next. Carboxylic acid.
Carboxylic acid, this is functional group, this is homologous series for carboxyl. Carboxyl, macam mana struktur dia? Macam saya beritahu yesterday, carboxyl functional group dia kita tuliskan COOH. Tahu? COOH. This is functional group for carboxyl. Homologous series dia adalah carboxylic acid. So, kita ada C3H6O2. So, macam mana nak lukiskan dalam bentuk expanded? We have this. Ya. Yang ni sepatutnya untuk lukis expanded H, tak lukis macam ni, kena tunjuk lagi bonding O dan H. Ni betul kan ya? Tolong betulkan. Ya. Okay. So, kita ada CH3, CH2, C double bond O, O bonded to C, O bonded to H lah. Ya. Okay, to draw the condense is like this. Ya. So, to draw the skeletal, so carbon 1, carbon 2. Carbon 3, carbon 3 dah yang ini, COOH. This is carbon 1, carbon 2, carbon 1, carbon 2. Carbon 3 is already functional group of carboxyl. So ya, kat sini dah tak ada carbon, terus COOH. Tahu, kat sini there's no more carbon kat hujung sini tau. Sebab dia terus bonded kepada functional group COOH. That means carbon 1, carbon 2. This is carbon yang carboxyl. Alright, next. Kita ada ammonia. Ni, ammonia ni, no, it's not ammonia. This is amino group, amine, ya. Okay, homologous series ialah amine. Kamu sebut amine ke amine, saya tak pastilah, kan. Amine, ada sebut amine. Some they call as amine. It's up to you, ya. Saya nak panggil amine je, ya. Tapi sebutan mana tak tahu betul tak. Ya, tapi ejaan betul okeylah tu, ya. Then the functional group is amino. Tahu, ada N ni, N sahaja. N yang bonded terus kepada C biasa, bukan C carbonyl. Okay. So, kita ada C5H13. So, to draw, kita buat macam ni lah, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini H kena untuk expanded tunjukkan bonding ni. Okay. Kita ada macam ni lah. Cuba tengok N bonded kepada C biasa. C yang ada H sahaja. Ni functional group dia adalah amino. Okay, how to draw the condense? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Skeleton 1, 2, 3, 4, 5. Kat hujung dia ada NH2. So, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. Okay, kat sini dah tak ada carbon sebab ini functional group. Boleh tak? Faham ke tak? Okay. Boleh faham ya? Ada apa-apa nak tanya terus tanya tau. Kamu jangan simpan. Kamu punya tu malu nak bertanya ni sesat jalan. Okay, tanya terus. Okay, madam. Okay. Alright. Yang ni kita ada N, ada O. Maksudnya ini possibility-nya ialah carboxamide. Okay, mari kita lihat. Situ H ni kan. Cuba tengok ni, ada N juga kan? Tapi N ni bonded kepada carbon carbonyl. Yang atas tadi, N ni bonded to carbon biasa. N bonded to carbon hydrocarbon. Ini functional group dia memang amino. Kalau yang ini, N bonded carbon kepada carbon carbonyl. Ini kita namakan dia sebagai homologous series dia ialah amide. Okay, functional group dia adalah carboxamide. 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 Homologous series adalah amide. So, expanded lukis macam ni. Okay.
condense macam ni. Ni pun tolong betulkan. Okay, letak H lah. Ya. Sebab expanded memang kena tunjuk bonding semualah. This is the condensed structure. So how to draw the skeleton? Kita ada C double bond O and H2. Ni carbon 1. Ni carbon functional group. Carbon functional group of carboxamide. So kita tulis macam ni lah. Okay. So next kita ada alcohol. Alcohol ada OH lah. Ya. Kita buat macam ni lah. Ya. So kita ada C2H6O. Okay. Ni kita ada, ni kita lukis ke dalam bentuk expanded. This is condensed lah. Ya. Okay, saya nak tanya kamu. Andai kata kita ada, saya nakkan kamu lukis ketone. C2H1, 2, 3. Kalau aldehyde, dia buat macam ni juga, dia buat macam ni tau. Sorry. C4. C2H4. Macam mana cara kita lukiskan kalau saya nak aldehyde 2 carbon? Aldehyde 2 carbon. Kita akan buat macam ni. Ini double bond OH. Lukis condense dia CH3 CHO. Dia tak sama macam alkohol tau. Kalau alkohol selalunya kita letak OH kat depan. Carbon yang bonded kepada OH ni dia ada 2 carbon. Tapi untuk aldehyde nampak carbon yang bonded kepada H ni ada 1. Tapi kita letak CHO. Kita tak letak CH3 COH. Tahu? Ni biasanya lah. Jadi orang-orang yang dah biasa dengan organic compound lah. Selalunya aldehyde dia tak lukis sebagai COH. Sebab ini biasanya itu adalah khusus untuk OH, untuk alkohol. Tahu? Walaupun sebenarnya kita boleh lukiskan macam ni juga. Okay? For aldehyde, walaupun macam molekular formula dia lebih kurang sama kat hujung tu dengan alkohol, aldehyde kita tak letak COH walaupun kita boleh letak COH. Okay? Tapi selalunya kita akan letak CHO. Itu menunjukkan dia adalah aldehyde. Boleh lukis macam ni, boleh lukis macam ni. But untuk orang yang dah biasa dengan aldehyde, dia tak akan lukis macam ni lah. Dia tak akan lukis macam ni. Dia akan lukis untuk aldehyde, dia lukis macam ni. Ya, walaupun boleh dia lukis macam ni, tapi dia tak akan lukis macam ni sebab dia tahu aldehyde. Okay, kita ada CHO. Boleh ha? Alright. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Diam je. Boring ke? Diam ke, tak faham ke? Faham. Madam. Ya. Nak tengok yang tadi balik boleh tak madam? Boleh tengok yang mana? Boleh je. Yang aldehyde tadi tu. Aldehyde. Oh, yang saya lukis sendiri tu. Yang ni kah? Yang baru tu. Yang Ya, baru. ya. Okay. Salin. Boleh salin. Boleh tengok. Pastinya seperti pandailah sebut aldehyde, ketone, alkohol, carboxyl. Dah kah? Okay madam. Ya, alright. So we move to ester lah. Ester functional group dia apa dia? Functional group dia adalah carboalkoxy untuk ester lah. Ya, ester adalah homologous series. Functional group dia adalah carboalkoxy. Ya, ni dia punya slide. Cara lukis dia. Okay, ester 3 carbon 1, 2, 3 carbon lah. Ya. Okay. Cara melukiskan expanded structure is like this. How to draw the condense. Okay. How to draw the skeletal. So carbon 1. Okay, carbon 2.
Ni carbon 2. Okey, ada O. Ada O kat sini. Lepas tu ada CH. Oh, tak boleh. Sorry. This is skeletal structure lah untuk yang ni. Okay. Ni boleh diletakkan C ataupun letakkan macam ni pun boleh. Ya. So, this is ester. Ya, okay, boleh salin. Tapi dah record, boleh tengok balik. Alright, ni ether pula. Apa bezanya ether dengan ester? Ether tak ada carbon-carbonyl. Nampak tak ni? Ether tak ada carbon-carbonyl. Yang ni functional group dia adalah alkoxy. Alkoxy ataupun alkoxy lah. Ya. So ini dia punya structure lah. Ya, untuk ether. This is condensed structure, expanded structure, condensed structure. So how to draw the skeletal? Ni skeletal structure dia. Macam apa? Macam virus. Kan? Boleh tak? Okay Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita proceed kepada primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Kita proceed kepada soalan number 5. Ada apa-apa nak tanya tak? Before proceed? Ada. Jangan simpan-simpan, jangan diam-diam tau. Kamu kena tanya sebab nanti bila kamu tanya, nanti orang lain yang tak berapa nak faham tu pun boleh faham sekali. Dah dapat pahala lah tu. Betul tak? Kan? Alright. Tak ada Okay, kalau tak ada, kita terus kepada jenis-jenis karbon. Jenis-jenis karbon ada 4 jenis. Tahu, ada 4 jenis karbon lah. Ya. Okay. Okay. 4 jenis karbon. Okay. Saya lukiskan. Ini karbon ni dia ada 3H. Dia bonded kepada 3H. Lepas tu dia bonded kepada satu karbon yang lain. Karbon ini we call it as primary carbon. This is a primary carbon. Okay, karbon ni dia bonded kepada dua karbon yang lain. 1, 2. Ini we call it as secondary carbon. Secondary carbon, how to write secondary carbon, kita tulis 2, ada bulat kat atas tu. 2 degree gitu kan. Okay. Kalau yang ini, okay. Kalau yang ini, we call it as tertiary carbon. Primary, sebab dia bonded kepada satu carbon. Carbon ni adalah secondary carbon because bonded kepada another 2 carbon. Carbon ni we call it as tertiary carbon sebab dia bonded kepada 1, 2, 3 carbon. Okay. Carbon ini quaternary carbon. This is a quaternary carbon. Ni carbon ni. This is a quaternary carbon. Sebab dia bonded kepada 1, 2, 3, 4 carbon. Okay. Carbon ni kita namakan sebagai primary carbon. This is primary carbon. This is also primary carbon. Primary. Quaternary carbon. This is tertiary carbon. Kenapa? Sebab dia bonded kepada another 3. Ini bonded kepada another 2. So, this is secondary carbon. This is primary carbon. Bonded kepada another 1 carbon saja. Faham tak ni? Hello, tidur. Ya. Apa dia? Ada apa nak tanya tak? Dia ada. Alright. Kalau faham lah ya.
Madam. Ada dua makna. Satu high masuk ke lautan Hindi kan. Satu clear, crystal clear. Madam, Ya. boleh madam ulang tak sebab line tadi sekat? Sekat? Boleh, boleh. Line saya tak okey Kamu nampak Line saya sekat Boleh. tadi. okey. Ini adalah primary carbon. Sama madam, line slow. And slow. Okey, tak apa. Saya ulang banyak kali pun tak apa, no problem. Sebab saya faham. Kan anak saya pun Thank you madam. Okay, welcome. Okay, ni carbon ini we call it as primary carbon. Sebab dia bonded kepada satu carbon yang lain. Kan? Carbon yang ni kita kenali dia sebagai secondary carbon. Sebab dia bonded kepada dua carbon yang lain. Satu, dua. Boleh tak? Carbon yang ni, tengok yang ni pula. Yang ni bonded kepada satu, dua, tiga carbon yang lain, we call it as tertiary carbon. Carbon yang ni bonded kepada satu, dua, tiga, empat. Maka dia dikenali sebagai quaternary carbon. Boleh tak? Ini apa? Boleh. So primary. Primary. Nanti Dia bonded kepada satu je. Kan? Boleh Faham tak? Faham. Madam. Okay, alright, good, very good. Alright, this is primary. Okay, mari kita lihat contoh soalan lah. Lagi satu kan, kalau dia bonded kepada carbon double bond. Carbon double bond dia tak boleh kita namakan dia sebagai primary, secondary, tertiary or quaternary carbon. Dia tak ada, primary, secondary, tertiary, quaternary carbon hanya dikhususkan untuk single bonded carbon. Ini ramai yang student yang lalu jawab memang dia konsep macam nampak tapi bila jawab soalan dia tak dapat markah. Contohnya lah. Katalah saya ada ni. Molekul ni. Dia bagi dalam bentuk skeletal. Campur. Dia campur lah, condense dengan skeletal. Dia lukis macam ni. Dia tanya kepada kamu, berapakah primary carbon, berapakah secondary carbon, berapakah tertiary carbon? Berapakah quaternary carbon? Saya tengok. Berapa primary carbon? Ada tak primary carbon? Tak ada. Anda tahu? Madam kata takut. Apa? Tak tahu. Tak tahu? Awak tahu. Sampai kan baru belajar? Tahu. Madam terangkan lah. Okey. Saya terangkan. Baik. Sana. Okey. So, kita ada macam ni lah. Sebaiknya kalau tak tahu lagi, you all kena lukiskan dia either dalam bentuk skeletal ni memang susah nak nampak. Lebih baiknya kamu tukarkan dia kepada budak-budak baru belajar macam kamu ni. Selalunya expanded lah. Tapi kalau saya yang dah tua ni, saya akan ajar dia dalam bentuk condense lah sebab malas nak menunjuk. Malas nak melukiskan bonding tu. Okay, ginilah. Alright. So, ada tadi mana structure dia? CH2C kan? Dia ada 3 CH3 tau. Macam mana ni? Dekat ni carbon yang kat luar ni, carbon kat luar ni. Ni, kan? Lepas tu carbon ni ada 3 CH3. Ada 3, sorry. Okay ni. 2, 3. So mari kita lihat.
Yang berapakah primary carbon? Cuba kira berapa primary carbon? 1, 2, 3. Faham tak? Faham tak? 1, 2, 3. Primary carbon? Ini primary carbon. Ada tak tempat lain? Tak ada. Kan? Only 1, 2, 3. Bilangan dia ada 3 primary carbon. How many primary carbon? How many primary carbon? Primary carbon? 1, 2, 3. Ada 3. Okay. Now, how many secondary carbon? Sikit. Start daripada sini. Ni apa? Hello, hello. Second. Ya, Ni apa? Secondary. Secondary. Okay. 1. Ini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada double bond. Double bond. Sebab dia ada double bond lah. Okay, ini tak ada definition. Ini? Secondary. Secondary sebab kepada 1, 2 carbon. Ini yang kedua. Ini? secondary. Second. Yang ketiga dah. Yang ni? Keempat, secondary. Second. So how many secondary carbon? 4. Oh yes, good. Okay, tertiary ada tak? Ada. Tertiary ada tak? Ada. Start from here. 1. Ni bukan ni. Ni? Water. Ni. Ada tak tertiary carbon? Ada. Tak ada. That we have to put 0. Okay, quaternary carbon? Do we have quaternary? Satu. Ni bukan. Ni yes. Satu kan? Okay. Ni bukan. So satu je lah. Ini kadang-kadang markah dia, especially dalam assignment memang banyak markah. Ya, tapi tak adalah assignment ni. Assignment kita aromatic. So kadang-kadang bila kamu jawab macam ni, ini satu markah. Kalau dah salah ni memang hilang banyak lah. So itu kena betul-betul tengok lah. Tahu? Ya. Okay. Kalau double bond, tak ada definition untuk primary, secondary, tertiary or quaternary carbon. Okay. Alright, next. Mari kita lihat soalan number 5. Okay, soalan number 5. Identify primary, secondary, tertiary and quaternary carbon. Okay, kalau yang ni tak nampak Okay. Yang ni nampak tak? Saya punya ni, saya besarkan sikit ni. Nampak tak? Nampak. Nampak? This is primary carbon. Okay. This is secondary carbon. This is hello. Tertiary. Tertiary lah. Kan? Tertiary carbon. Tertiary. Janji betul lah. Tertiary, secondary. Okay. So ini Primary. primary, good. This one? Primary. So, tengok B pula. This one? Primary. Primary, good. This one? Secondary. Quaternary. Quaternary. Kenapa dia quaternary? Sebab ada 4. One, two. Ini? Primary. Primary, good. This one? Primary. Okay, this one? Secondary. Okay, this one? Primary. Primary. Okay.
So next. Yang ni pula. This is Secondary. A. Primary. 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 Sebab dia bonded kepada satu je carbon. Kan? Primary. Okay, yang ni we have Primary. primary. And Secondary. Primary. okay, good. Habis lah. Dah kenal dah. Apa nak tanya tak? Tak ada. Boleh tak kalau saya proceed lagi sikit? Saya kenal. Boleh. Lepas tu nanti kita akan belajar buat soalan dia. Okey, saya nak masuk terus kepada soalan isomer. Ya? Boleh ha? Okey, so kita terus pergi kepada soalan isomer lah. Okay. Isomer tu maksudnya apa? Ternyata bidadari. Kamu ni lawak. Okay. So, isomer. Apa maksud isomer? Ni saya nak terus masuk soalan number 6 tau. Saya nak terus pergi kepada isomer. Isomer. Isomer, apa maksud isomer dulu? Kena tahu apa itu isomer. Isomer adalah two or more different compound that have the same molecular formula. Okay, isomer ialah two or more different compound that have the same molecular formula. Ya. Okay, contohnya macam gini. Katalah saya ada compound ini. Saya ada molecular formula C4H8. Tahu? C4H8. Okey. Saya boleh lukiskan C4H8 tu macam ni. Ini. Dengar tau, ini susah sikit. Ya, tolong dengarlah. Oh, carbon 4 je. Carbon tak boleh lebih daripada 4 bonding tau. Dia tak macam orang. Orang pun tak boleh lebih 4 ya. Okay, orang maksimum 4 je ya. Okay. Betul. Ha? Apa dia? Okay. C4H8 kan. Saya boleh lukis macam ni kan. 4 carbon. Hydrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau saya lukis macam ni. Kalau saya lukis macam ni. Sama tak? Molekul tu yang dengan ni. Ni dengan ni molekul sama ke molekul yang berbeza? Berbeza ke? Berbeza. Kenapa berbeza? Macam mana kamu tak Sama. Dia tak sama, dia berbeza. Sebab H ni kot. Nanti bila kamu belajar nama ni adalah 2 butin. Ini 1 butin. Okey, nama Hasnah dengan nama Hamsan. Sama tak? Dah. Dah. Dengan Hamsan. Orang yang berlainan kan? Betul tak ni? Dia orang lain lah ni, tak sama kan?
Dia tak sama, dia lain. Okay. So, ini perempuan, ini lelaki lah. Kan? Okay, dia tak sama. Jadi samalah juga yang ni. Ni nama tu butin dengan nama wan butin. Nama tak sama, mestilah compound yang berbeza. Tahu? So, mestilah compound yang berbeza lah. Tapi, apa yang sama tentang mereka? Mereka mempunyai molekular formula yang sama. Tahu? Dua compound yang berbeza, dua compound yang berbeza. Okey, dua compound yang berbeza, different compound, tapi mempunyai molekular formula yang sama. Betul? Molekular formula sama. Tapi compound ni tu butin, yang ni one butin. Nama tak sama, confirm lah orangnya yang berlainan. Confirm lah molekul yang berbeza. Itu maksud isomer. Tahu? Itu maksud isomer. Okey, isomer ni ada 3 jenis. Ada 3 jenis yang membezakan mereka itu menjadi isomer apa. Tahu? Kalau macam ini, isomer ni, okey, kalau kita detailkan isomer, isomer we can divide into 3 types of isomer. Satu, kita ada chain isomer. Satu lagi kita ada functional group isomer. Satu lagi kita ada positional isomer. Okey. Kalau yang ini, okey, functional group sama. Carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Okay. Tetapi kedudukan functional group itu. Kedudukan yang ini, functional group dia duduk pada carbon kedua. Okay. Kalau yang ini, kedudukan functional group dia duduk pada carbon pertama. Maka antara ini dan ini, mereka ni bukan molekul yang sama. They are different compound. Tapi apakah jenis perbezaan itu? Ini kita namakan sebagai positional isomer. Boleh tak? Faham ke tak? Faham ke tak faham? Faham. Okay. Isomer. Okey, ialah apabila molekular formula sama. Kan? Tetapi different compound. Lepas tu didetailkan lagi. Apakah jenis-jenis isomer tu? Jenis-jenis isomer boleh terbahagi kepada 3. Chain isomer, positional isomer, functional group isomer. Okey. Mari kita lihat jenis, kita lihat functional group isomer lah pula. Ya. Tadi saya tunjukkan positional isomer. Now, saya nak tunjuk kepada kamu functional group isomer. Okey, contohnya kita ada molecular formula ini. C2, okey, 1, 2, 3, 4. H4O2. Tahu? Jadi, kalau saya lukiskan dia macam gini. Ini. Kalau saya lukis macam ni. Satu lagi saya lukiskan dia. Nampak tak ni? Ini dia ada 2 karbon. 2 karbon. How many hydrogen? 1, 2, 3, 4. Oksigen ada 2. Yang ni pun sama lah. Ada 2 karbon. How many hydrogen? 4. Oksigen how many? 2. Sama tak molekular formula?
Ini dan ini sama tak? Molekul ini dengan ini. Sama ke tak? Sama, sama. Sama. Apa dia sama. Sama memang efek Okey. Sebentar saya tak ada kat depan. Okey, ini C double bond O bonded kepada H, bonded kepada O. Yang ni C double bond O bonded kepada O bonded kepada H. Sama kah? Tengok. Tak sama kan? Tak sama. Yang ni functional group dia apa? Carbo, alkoxy. Kopi. Karbon-karbonil bonded kepada O, bonded kepada C. Yang ni karbon-karbonil bonded kepada OH. Yang ni carboxyl. Tahu? So, ini carboxyl functional group dia. Ni functional group dia adalah carbo alkoxy. Tapi apa yang sama tentang mereka? Molecular formula. Molecular formula ini dengan molecular formula ini sama. Tetapi functional group mereka tak sama bila kita susun atom-atom tu. Jadi ini kita namakan sebagai pasangan isomer. Pasangan isomer lah. Isomer. Jadi apakah jenis isomernya? Apakah jenis isomernya? Functional group. Functional group isomer. This is a functional group isomer. This is a antara ini dengan molekul ini dengan molekul ini. Okay. Kita kenali dia sebagai functional group isomer. Boleh tak? Boleh. Boleh ini molekul ni dengan molekul ni tak sama. So apa nama molekul ni? Molekul ni nama dia ethanoic acid. Yang cuka yang kamu selalu makan tu. This is ethanoic acid. This is methyl methoxide. Kamu tak tahu lagi, tak apalah. Nanti kita belajar ya. This is methyl methoxide. This is ester. This is carboxylic acid. They are different compound. But they have the same molecular formula. Jadi mereka ini adalah isomer. Apakah jenis isomer yang spesifik untuk mereka? Kita kenali mereka sebagai functional group isomer. Functional group isomer. Okay, this is functional group isomer. Macam tadi, kalau saya lukiskan ini, kan, dengan ini, ini molekular formula sama juga, C4H8. Tapi ini 2 butin, ini 1 butin. Mereka pun tak sama tapi molekular formula mereka sama. Ini functional group mereka sama. Functional group mereka adalah carbon-carbon double bond. Jadi mereka ini bukan isomer functional group sebab functional group mereka sama. Mereka ini functional group, apa yang membezakan mereka bukan dari segi functional group sebab functional group sama. Yang membezakan mereka ialah kedudukan functional group. Yang ini pada karbon kedua, yang ini pada karbon pertama. Jadi ini kita kenali dia sebagai positional isomer. This is positional isomer. Okay. Boleh tak? Saya cakap seorang. Boleh. Okay, good. Lepas tu lagi satu apa lagi chain isomer. Kan? Satu lagi chain isomer. Okay, chain isomer ni biasanya saya lagi lupa. Positional isomer ni selalunya kedudukan. Dia punya rangka karbon kan? Rangka karbon dia sama, cuma kedudukan functional group dia berbeza. Contoh yang lain kalau kita ada molekul yang macam ni lah. Ada Cl. Satu Cl duduk sini. Satu lagi Cl duduk dekat hujung. Yang ni pun kita kenali dia sebagai positional isomer lah.
rangka karbon sama 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi functional group dia yang ni halogen duduk pada karbon kedua, ni duduk pada karbon pertama. So ini kita kenali dia sebagai positional isomer. Positional isomer kita kenali apabila kedudukan functional group pada tempat yang berlainan. Tapi rangka karbon asal sama. Dia adalah sama. Faham ya? Okay. Apa nanti saya akan ulang balik. Don't worry. Be happy. Okay. So, satu lagi kita ada chain isomer. Okay, chain isomer. Okay, contohnya kalau kita ada chain isomer ni biasanya rangka karbon yang besar tu dia berbeza. Contohnya, katalah saya ada C6H12 plus 2, 14. Okay, saya lukiskan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu? Okay. Banding dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Saya letak kat sini. Yang ini adalah chain isomer. This is chain isomer. Kenapa dia chain isomer? Sebab rangka karbon besar dia ini 6. Ni rangka karbon besar dia 5. Ni. Ni ada 5 je. Yang ni ada 6. So ini kita kenali dia sebagai chain isomer. Boleh tak? Hello. Boleh. Rangka. Boleh. Ha? Boleh. Boleh ha? Boleh. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey, saya nak kamu jawab soalan. Saya nak kamu jawab soalan number 6 tu lah. Ya? Tolong jawab soalan number 6 tu. Okay. So, saya esok saya akan buat kelas juga. Tapi sebab esok waktu bekerja, so kemungkinan lecturer you all pun nak buat kelas. So, saya akan buat petang. Pukul 5 hingga 6. Ataupun pukul 4. Pukul 4 lah. 4:30 sampai pukul berapa? Pukul 4:30 ha? Esok. Okay. Sebab pagi mungkin lecturer you all akan buat kelas lah dengan you all kan. So saya tak mau kacau lah. Sebab saya kena ganti balik yang last week punya kerja saya tu kan. So saya ingat esok saya akan buat lah 4:30 sampai tengoklah sejam macam tu. Saya pun tak nak ambil masa kamu lama sangat kan. Kamu pun penat nanti, saya pun penat. Ya? Saya penat juga ni. Cakap seorang-seorang. Okey, apa-apa nak tanya tak? Madam. Ya. Madam tak buat esok ketiga ke madam? Macam awal sikit. Nak awal sikit? Boleh. Taklah. Boleh. Pukul 3. Ketiga. Tak ada bantahan ya. Sebab saya takut ada yang nak buat kelas, ada kelas dengan lecturer you all. Boleh je, boleh. Saya kalau boleh nak tahu. Boleh. Kalau tak ada sesiapa yang ada kelas, boleh tahu sekarang. Kalau tak, saya teruskan je dengan pukul 3 ni. Beritahu saya sekarang. Tak? Ada bantahan tak? Tiada. Tiada ha? Okey, kita buat pukul 3. Esok kelas mula pukul 3 lah. Okey. Ya? Ada apa-apa nak tanya tak? Semua tolong buat soalan number 6 tu. Esok kita akan bincang. Okey. Ada? Okey, kalau tak ada, kita kelas. Ya? Ada apa-apa nak tanya? Madam, Ya. untuk kelas DHT 03, ada kelas 10 hingga 12 juga kah? Pukul apa? 10 hingga 12. 10 hingga 12. 12. Yang tu kita bawa ke petang terus lah. Sebab nanti saya akan, hari Sabtu pun saya akan buat juga. Boleh. Okay, madam. Saya akan ganti, saya akan buat sebab saya terus dengan kawan-kawan yang lain ya. Macam tu. Lepas tu lagi satu. Okey madam. Okey, lagi satu. Kalau you all nak buka, so mungkin tak semua orang buka lah. Kalau yang dekat-dekat tu buka seorang je macam tu. Supaya line dia tak congested sangat kot. Dia macam tak jam sangat lah gitu kan.
Boleh macam tu. Kau nak sendiri-sendiri tak mau duduk seorang-seorang. Pun boleh juga, tak masalah. Okay je. Okay. Boleh So, esok pukul 3. Lepas kelas yang lain-lain tu kita abaikan lah. Lepas tu hari Sabtu pun saya akan buat juga. Sabtu tu saya bukan buat pagi lah. Sebab okey sikit pagi kan. Segar sikit. So mungkin dalam pukul 10 ataupun pukul 11 hari Sabtu. Sebab kalau awal sangat pukul 8 tu nanti ada yang sakit mata tak boleh buka lagi mata kan. Saya experience lah tu kan. Kalau lepas subuh landing balik ke kan sakit mata nak buka mata. So saya buat dalam pukul 11 gitu atau pukul 10. Dan itu saya janji kemudian. Tapi esok kita akan buat pukul 3 Okay, madam. Alright, good. Ada tanya tak? Ada. Ada. Alright, kalau tak ada kita dismiss. Okay, take care. Agree. Thank you, madam. 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 Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Bye, Thank you, madam. madam. Okay, bye-bye. Welcome.